Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, I have to make this video malam-malam sebab I just received this news juga tadi, but then kita solat tarawih dan sebagainya. I have to comment on this lah. So, semalam kita dikabarkan dengan berita bahawa mahkamah membebaskan DNAA, iaitu membebaskan tanpa melepaskan. That means tertuduh masih boleh dipanggil semula dan dibicarakan sekiranya terdapat bukti baru oleh ataupun pihak pendakwaan nak teruskan kes. So, itu DNAA. So semalam bila dapat je news tu, okay lah, fine. I was waiting for, of course, sama ada AGC untuk keluarkan statement. And hari ni, bukan AGC yang keluarkan statement, tapi SPRM yang keluarkan statement. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Of course, macam ni, bila you buat decision yes, in law you are not obliged, especially AG sebagai orang yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaan persekutuan. In the Federal Constitution, the sole power, the discretion to initiate, untuk memulakan tindakan proceeding, nak dakwa atau tidak, nak berhentikan atau tidak, nak teruskan atau tidak, semuanya terletak di tangan AG, iaitu Peguam Negara, dan telah pun diletakkan dalam perlembagaan persekutuan. So of course, walaupun you mempunyai discretion, tetapi decision maker yang baik, iaitu pembuat keputusan yang baik, adalah apabila you memberikan reason ataupun sebab kenapa you buat keputusan macam tu. Barulah rakyat ataupun orang yang menerima keputusan tu faham apa basis yang you gunakan dalam membuat keputusan tersebut dan dalam mencapai keputusan yang telah dibuat. So apabila you DNAA, iaitu membebaskan tanpa melepaskan Riza Aziz, so hari ini kenyataan daripada SPRM adalah persetujuan dilepaskan tanpa dibebaskan Riza Aziz, kerajaan bakal terima semula aset USD 107.3 juta. Okay lah, fine. Since kita tak ada press statement daripada AGC, I guess this would do lah. Kita tengok Okay, untuk siapa yang tak baca lagi, biar I baca sikit lah So, adalah dimaklumkan pihak pendakwaan telah memohon kepada mahkamah untuk dilepas tanpa dibebaskan terhadap Riza Shahri Abdul Aziz daripada beberapa pertuduhan yang dibuat pada 5 Julai. That means this DNAA actually being granted by the court, yang diberi oleh mahkamah disebabkan atas permohonan yang dibuat oleh pihak pendakwaan. Pihak pendakwaan siapa ketua dia, iaitu AG lah. Okay. Suruhanjaya SPRM dimaklumkan bahawa ia merupakan pelepasan bersyarat yang mana pihak pendakwaan berhak untuk mengembalikan pertuduhan dan mendakwa tertuduh sekiranya tidak berpuas hati dengan pelaksanaan persetujuan yang dicapai. Okey, bila dia bercakap tentang pelaksanaan persetujuan, that means they have come to an agreed terms, iaitu adalah agreed termsnya. Nanti kita akan tengok kat bawah tu apa agreed termsnya. So, kalau tiba-tiba maybe ada terms yang tidak dipatuhi, contohnya, then pihak pendakwaan akan memanggil semula dan boleh mendakwa semula Riza Aziz. So, apa benda yang terma-terma yang telah dipersetujui bersama adalah hasil keputusan ini, kerajaan Malaysia dijangka akan menerima semula aset-aset di luar negara yang terlibat daripada kesalahan berkenaan, iaitu dianggarkan berjumlah USD 107.3 juta, iaitu bersamaan lebih kurang 465.3 juta. So daripada ni je kan, daripada ayat ni je kita baca bahasa mudahnya macam ni lah. Kalau untuk orang kampung nak faham, orang yang tak belajar law nak faham, bahasa mudah daripada ni, iaitu hasil daripada keputusan ini kerajaan menerima, macam ni lah. So you dah, yes, you have committed the crime, you dah buat jenayah, you dah ambil duit rakyat Malaysia, you dah ambil duit Malaysia, tak kisahlah daripada mana syarikat pun. Tapi sebab yelah, maybe sebab you anak, you nak siapa tadi? Riza Aziz. You fikirlah sendiri kan. So, maybe sebab you anak somebody yang sekarang, dah jadi part of the government, right? So, it's okay. You boleh pulangkan. Okay? You boleh pulangkan. Kita lepaskan you. So, asalkan you habiskan bayar untuk semua yang kita dah persetujui berapa jumlahnya tu, kita tak akan dakwa you. So, bahasa mudahnya itu ya. Itu adalah bahasa mudah untuk apa kenyataan yang dikeluarkan oleh SPRM. So kalau you rasa my explanation untuk bahasa mudah ni adalah is not appropriate ataupun tak make sense, then you prepare better press statement lah. Jangan keluarkan press statement macam ni. Apa lagi yang penting? Okay, dikenakan compound, okay lah, whatever lah tu kan.
Okey, ayat last. Persetujuan antara pihak pendakwaan dan tertuduh melalui representasi di mahkamah adalah keputusan yang telah dipertimbangkan dan dipersetujui oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Okey. I macam wait. Apa kena mengena ayat last ni? Look, I dah mention tadi keputusan, the sole discretion, power untuk memulakan tindakan mahkamah, mendakwa, memberhentikan, tak nak dakwa, semuanya terletak pada AG. AG means the current AG lah. It doesn't matter. Ni baru, keputusan DNA ni baru je mahkamah keluarkan semalam. That means kita dah bertukar AG. Tommy Thomas dah resign dah pun. Bulan berapa dia resign? Bulan 5 bulan 4 okay lah, somewhere bulan 3 maybe. So apa purpose dia letak DNA ni telah pun dipersetujui oleh bekas Peguam Negara. I mean, you quote orang yang Tan Sri Tommy Thomas yang dah is not even in the office anymore, yang dah tak boleh nak comment pun anymore because you know, and kita ada the new AG so saya punya cadangan adalah rather than you quote orang yang dah tak boleh nak bagi respon, okay, boleh lah nak bagi respon, tapi sekarang dia bukan in the office pun so daripada you quote dan berselindung di sebalik nama Tommy Thomas kat situ why don't AGC sendiri melalui our learned Peguam Negara yang bijaksana, you boleh keluarkan statement sendiri tanpa perlunya SPRM keluarkan statement yang macam ni yang letak nama Tommy Thomas kat situ So what kalau Tommy Thomas dah agree? Now let's say what, dia agree bulan apa? Dia berhenti resign bulan 3. Dia dah agree bulan apa? 2, bulan 1 ataupun bulan 3 tu sebelum dia resign dia dah agree. It doesn't matter. You have resumed the office and you dah ambil masuk jadi AG So it's really up to you. Federal Constitution guarantees that right. You ada hak bila you ada hak untuk teruskan pendakwaan ataupun tidak. So if you bila kita buat macam ni, iaitu persetujuan yang dicapai ni, so kita come to an agreement dengan orang yang dituduh, the accused person dia menunjuk, kita akan nak tertanya-tanya macam kenapa kita kena come to an agreement macam ni okay, sebab kita nak semua duit tu ke so kenapa kalau kita dakwa dia dan kita mungkin tak dapat duit ke? Adakah prosecution punya kes terlampau lemah? Kalau prosecution punya kes, I don't think so because kalau prosecution punya kes terlampau lemah, iaitu sampai tak boleh nak secure a conviction, I don't think Riza Aziz would have agreed untuk bayar sejumlah 107 juta USD so itu menunjukkan the fact that prosecution atau pihak pendakwaan memang ada kes yang kuat terhadap tertuduh dalam kes ni so I'm appalled and I cannot fathom. I tak boleh nak berfikir macam mana pihak pendakwaan boleh mohon untuk DNA. So itulah penerangan ringkas sedikit untuk siapa yang tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. So basically itulah dia. So I expect akan ada lagi press statement lepas ni keluar. Well, yang ni pun tak ditandatangani oleh siapa-siapa. Bawah tu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sahaja. So at least kalau ada lah nama kat situ, ketua ke, at least kalau siapa nak serang tu, kita boleh serang nama tu. Tapi since dia guna nama jabatan, right, nama badan tu, so kita marah dia kat bangunan tu So itu saja. I hope we can do better lah just because you are in the government this is not how it's supposed to be kalau macam tu, what, you nak drop semua case? Is it that what you want to do? Okay, so yeah, I hope we can make a difference. Bye. Assalamualaikum.